Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan perkembangan banjir. 14 kes baru COVID-19 dikesan dalam kalangan mangsa banjir di PPS dengan 9 kes di Kelantan dan 5 di Terengganu. Menurut Menteri Kesihatan, kes COVID-19 yang dilaporkan dikategorikan sebagai sporadik iaitu 12 daripadanya mempunyai gejala ringan dan dirawat di PPS atau di rumah, manakala 2 kes memerlukan rawatan di hospital. KKM turut mengesan 183 kes jangkitan kulit, 125 kes jangkitan respiratori akut, 7 kes konjuktivitis dan 3 kes gastroenteritis akut. Jumlah penduduk terjejas banjir di 4 negeri setakat 1 pagi tadi terus berkurang kepada 16,205 orang. Jumlah PPS yang beroperasi juga berkurangan kepada 64 berbanding 82 petang semalam. Di Kelantan, bilangan yang ditempatkan di 42 PPS di 4 daerah berkurangan kepada 15,190 orang. Jumlah yang berlindung di 13 PPS di Terengganu juga menurun kepada 822 orang. Di Pahang, 138 penduduk terjejas daripada 39 keluarga di 7 PPS setakat 10 malam tadi. Johor kekal 55 orang. Situasi jangkitan COVID-19 dalam negara kekal terkawal dengan kebanyakan kes dilaporkan melibatkan gejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Subvarian Omicron yang sedang menular diketahui tidak menyebabkan kes yang lebih teruk. Pada 17 hingga 23 Disember lepas, kadar kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital adalah 0.5%, manakala kadar kematian adalah 0.08%. Kadar untuk kedua parameter itu kekal pada tahap rendah. 130 stesen pemancar komunikasi di 5 negeri, Kelantan, Pahang, Selangor, Terengganu dan Sabah terjejas akibat banjir. Menteri Komunikasi berkata daripada jumlah itu, 53 stesen sudah beroperasi semula, manakala baki 77 sedang dibaiki pulih. SKMM juga telah diarah untuk memastikan agar semua PPS di 5 negeri itu menerima capaian jaringan komunikasi. Tidak ada sebarang perancangan daripada Kerajaan Persekutuan berkaitan sambutan ambang Tahun Baharu 2024. Ia sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin dan menghormati penduduk terjejas banjir di beberapa negeri. Media sebelum ini melaporkan Jabatan Kemajuan Islam akan menganjurkan program kerohanian ambang Tahun Baru 2024 Ahad ini di Masjid Negara di Kuala Lumpur serta Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan rakyat terutama masyarakat bukan Islam agar tidak mencampuri urusan hal ehwal agama Islam di negara ini. Tuanku bertitah demikian susulan cadangan ahli parlimen berwas agar pakar perundangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetisi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Justeru baginda berharap ahli politik terutama yang bukan beragama Islam untuk tidak terus-menerus mencampuri hal ehwal agama Islam. Menangkap dalang sindiket jadi keutamaan polis dalam usaha menumpaskan kegiatan pengedaran dadah di negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, ketua dan orang kanan sindiket berkenaan akan dikenakan tindakan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 HOSMA serta Seksyen 130V Kanun Keseksaan Kesalahan Jenayah Terancang. Lebih 10 kawasan yang menjadi perkampungan utama pendatang asing tanpa izin parti dikenal pasti di seluruh negara. Antara kawasan terlibat ialah di sekitar Lembah Kelang, Johor, Kedah dan Kelantan. PDRM akan teruskan operasi menggempur kawasan berkenaan seperti yang dilakukan di Mini Dhaka Jalan Silang baru-baru ini. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Air Keruh Melaka atas pertuduhan meliwat kanak-kanak lelaki di sebuah asrama mualaf sejak Mei lalu. Tertuduh Bilal Ryan Abdullah 20 tahun didakwa atas 4 pertuduhan berasingan di hadapan hakim dan hanya membuat pengakuan bersalah atas 2 pertuduhan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 5 hingga 30 tahun dan sebatan bagi setiap pertuduhan.
Di mahkamah sama, seorang banduan mengaku bersalah atas pertuduhan meliwat banduan lain pada November lalu. Tertuduh Akhirin Jufri, 47 tahun, turut mengaku bersalah atas satu pertuduhan melakukan persetubuhan dengan memasukkan jari ke dalam dubur mangsa sama. Kesemua kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 12 malam 25 November lalu di sebuah sel kompleks penjara Sungai Udang. 4 lelaki dan seorang wanita termasuk tekong bot nelayan parti ditahan Maritim Perak dalam cubaan menyelundup masuk ke Malaysia melalui jalan yang tidak diwartakan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua parti warga negara Indonesia berusia lingkungan 30 hingga 45 tahun itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sah. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-1963 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Adipsom 2007. 266 kes penyelundupan di Perlis digagalkan sejak Januari lalu. Menurut Pengarah Kastam Negeri Ismail Hashim, nilai keseluruhan rampasan mencecah RM5.98 juta dengan nilai cukai RM3.85 juta. Rampasan tertinggi melibatkan kenderaan bernilai RM3.05 juta, diikuti dadah RM1.84 juta dan rokok lebih RM222,000. Seorang lelaki dicari berkaitan kes simbah cat di sebuah rumah di Taman Kuala Bekah, Kuala Batas. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara berkata sebanyak 4 laporan polis telah diterima. Siasatan awam mendapati salah seorang mangsa telah melakukan pinjaman wang dalam talian melalui Facebook awal November lalu. Mangsa juga mengesahkan telah menjelaskan bayaran balik pinjaman tersebut namun masih diminta membuat bayaran tambahan. Program jualan Rahmah Bergerak terus dipergiat di kawasan-kawasan yang sukar diakses di Terengganu, termasuk di kawasan terjejas banjir. Langkah itu dibuat bagi memudahkan penduduk terjejas mendapatkan bekalan makanan dengan pengurangan 30% daripada harga pasaran. Bagi mengelakkan terputus bekalan makanan, pemborong dan peruncit terpilih dilantik untuk menambah stok bekalan melebihi 30% daripada had simpanan lesen. Penduduk terjejas banjir mudah terdedah dengan penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit berjangkit. Menurut pakar klinikal Unit Penyakit Berjangkit Pusat Perubatan Universiti Melaya, ia boleh berlaku jika tidak mengambil langkah penjagaan kebersihan yang sepatutnya. Penyakit seperti cirit berit, jangkitan kulit, malaria seperti hepatitis A dan E juga kerap dilakukan sewaktu musim banjir. Masyarakat orang asli yang terkepung akibat kenaikan paras air Sungai Tembeling di Kuala Tahan baru-baru ini terima bantuan daripada pasukan Nature Lifeguard APM Pahang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Jeranto berkata, masyarakat orang asli yang terkesan adalah di Kampung Teresik, Tampung, Dedari dan Yong. Pasukan berkenaan yang diwujudkan tahun lalu terdiri daripada 44 anggota berdaftar dan 11 orang daripadanya daripada suku kaum Batik. Kehadiran pelancong ke Perak sempena tahun melawat Perak 2024 dijangka tidak terjejas meski berlaku peningkatan kes COVID-19. Kerajaan negeri akan terus patuhi garis panduan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan untuk membendung wabak berkenaan khususnya di kawasan tumpuan pelancong. 120 acara disenaraikan dalam kalender pelancongan tahun melawat Perak 2024 merangkumi aktiviti di peringkat daerah, negeri dan antarabangsa. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Seri Aidi Ismail bersara selepas menabur bakti selama 36 tahun bersama PDRM. Majlis Baluan Berundur berlangsung di Pulau Pol, Kuala Lumpur yang turut dihadiri Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche. Sepanjang perkhidmatan, beliau pernah menjawat pelbagai jawatan kanan PDRM termasuk Ketua Polis Terengganu dan Pesuruhjaya Polis Sarawak sebelum kembali ke Bukit Aman. Sempena sambutan ambang Tahun Baru 2024 Ahad ini, waktu operasi perkhidmatan rangkaian rel dan bas Rapid KL dilanjutkan hingga 1.30 pagi. Prasarana memaklumkan kekerapan tren juga akan ditambah bermula pukul 1 tengah hari sama. Lanjutan masa itu melibatkan 12 stesen LRT, MRT dan monorail KL, 3 stesen bas Rapid Transit BRT dan 21 laluan bas Rapid KL serta perantara MRT. Pengguna turut disaran gunakan kad tak cenggo untuk perjalanan lebih lancar.
Kerajaan Negeri Melaka akan membangunkan simulasi pemanduan kereta api dan Muzium Sejarah Baharu negeri itu di lokomotif gerabak kereta api Bandar Hilir. Pengurusi Perzim berkata, persekitaran kawasan juga telah dinaik taraf bagi keselesaan pengunjung. Gerabak berkenaan akan dijadikan galeri sejarah dalam masa terdekat. Manakala, pembangunan simulasi dijangka dapat disiapkan sepanjang tahun Melawat Melaka 2024. Satu memorandum perjanjian persefahaman MOU ditandatangani antara Universiti Sabah Region Yaman dengan International Sustainable Research and Education Network ISREN. Ia bertujuan menggalakkan lebih ramai mahasiswa di Yaman untuk terlibat dalam penyelidikan dan pendidikan berimpak tinggi. Ia merupakan program pertama ISREN selepas ditubuhkan tahun ini di Universiti Tun Hussein Onn UTHM Batu Pahat. Orang ramai diminta semak dan kemaskini data masing-masing menerusi sistem pangkalan data utama padu selepas ia dilancar Perdana Menteri Selasa ini. Maklumat terbaru yang lengkap dan tepat diperlukan bagi memastikan bantuan termasuk subsidi benar-benar diterima golongan layak. Jika maklumat tidak dikemaskini, kerajaan akan guna data sedia ada untuk menentukan kelayakan penerima bantuan berkenaan. Padu juga dijamin tidak akan diintegrasi dengan mana-mana sistem maklumat daripada bank. Ekonomi Malaysia kekalkan pertumbuhan positif sepanjang 3 suku pertama 2023. Tanda positif turut ditunjukkan pada Oktober lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan ia diterajui pengeluaran perindustrian dan jualan runcit. Prestasi konsisten telah menyumbang kepada pertumbuhan 3.9% dalam ekonomi bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Usaha membawa masuk lebih banyak pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia dilihat sebagai pencapaian terbaik negara tahun ini. Remisia Persatuan Remisia Bumi Putra Pribumi berkata, keluaran dalam negara kasar bagi suku ketiga 2023 yang berkembang lebih kukuh juga menggambarkan reaksi pasaran yang positif terhadap negara. Mengenai ringgit, wang tempatan itu dijangka lebih mengukuh tahun depan sekitar RM4.53. RM334 juta nilai jualan berjaya dijana menerusi misi pecutan ekspor Perbadanan Perbangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRID ke Jakarta, Indonesia. Jumlah itu dicapai menerusi 93 sesi mesyuarat dan padanan perniagaan yang diadakan dari 18 hingga 21 Disember lepas. MATRID memaklumkan misi itu bertujuan meneroka potensi peluang perniagaan dan kerjasama berkaitan dalam industri pembinaan terutama membabitkan ibu kota Nusantara. UNRWA beri amaran bantuan yang dibawa masuk ke semenanjung Gaza tidak mencukupi. Ia menyebabkan 40% penduduknya berdepan kebuluran susulan sekatan rejim Israel terhadap kemasukan truk bantuan. Lebih 80% daripada 2.4 juta penduduk Gaza telah meninggalkan kediaman mereka dan tinggal di tempat pelindungan yang sempit. Ketua Pengarah WHO menyatakan kebimbangan mengenai ancaman penyakit berjangkit yang semakin meningkat di semenanjung Gaza. Ini berikutan pemindahan besar-besaran di seluruh selatan Gaza dengan sebilangan besar keluarga terpaksa berpindah beberapa kali. Risiko diburukkan lagi dengan kemudahan kesihatan yang sesak dan terhad di tempat pelindungan. Sekurang-kurangnya 28 terbunuh manakala 132 lagi cedera di Ukraine akibat serangan Rusia. Di Dnipro, 6 orang awam terbunuh dan lebih 20 lagi cedera. Wak bersalin turut jadi sasaran. Serangan di ibu negara Kiev pula mengakibatkan 18 mangsa maut. Presiden Volodymyr Zelensky berkata Rusia melepaskan 110 peluru berbandu ke seluruh Ukraine semalaman. Taliban tidak lagi dianggap sebagai organisasi yang diharamkan di Kazakhstan. Jurucakap Kementerian Luar Kazakhstan berkata pihaknya memutuskan demikian selaras dengan amalan PBB. Menurutnya, tiada resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mengikat Taliban sebagai organisasi keganasan. Ahli Parlimen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia APHR kecam sekeras-kerasnya tindakan sekumpulan pelajar di Aceh yang menyerbu pusat pelindungan sementara pelarian Rohingya. Perbuatan menuntut etnik Rohingya itu disifatkan kurang empati terhadap sesama manusia yang telah mengalami penderitaan. Kemboja kesan 4 kes pertama membabitkan varian baharu COVID-19 JN1. Kementerian Kesihatan menyatakan keputusan diperoleh Institut Pasteur mengesahkan varian berkenaan. Kesemua pesakit telah menerima rawatan dan kembali pulih, namun masih perlu menjalani kuarantin.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani, Teka Perpaduan, penuhi harapan.